Adalah masanya yang kita nanti-nantikan untuk kita dengarkan ucapan perasmian daripada Menteri Ekonomi kita sendiri yang berhormat Rafizi Ramli. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Dr. Zunika Muhammad, Datuk Dr. Zunika Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Datuk Dr. Aminuddin Hashim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Saudara Lokman, TKSU, Kementerian Ekonomi, Saudara Rakib daripada Astro, TKSU, ketua-ketua agensi, wakil-wakil daripada rakan strategik kita, daripada ekosistem digital dan tech, rakan media, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Majlis patutnya sekejap sahaja kerana kita nak bergerak daripada pelancaran yang besar kepada pendekatan pra-pelancaran yang kecil, tapi kesan dia besar dalam 3-4 bulan akan datang. Jadi selamat datang kepada satu inisiatif yang walaupun nampak mudah, tetapi dengan kerjasama di antara Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, ini adalah satu komponen yang cukup penting dalam usaha kita membina ekonomi digital yang berasaskan produk digital dan tech yang mampan dan berkelangsungan di negara ini. Kita semua tahu bahawa negara mensasarkan supaya kita meningkatkan lagi kualiti kepada rakyat. Dan kualiti hidup pada rakyat ini banyak bergantung kepada gaji sebenarnya. Dan gaji ini pula bergantung kepada bentuk-bentuk pekerjaan dan profession baru yang dihasilkan. Lebih ia berorientasikan digital dan teknologi, digital and tech, lebih tinggi tawaran gaji dan juga lebih tinggi mobilisasi kerjaya di seluruh dunia. Ada yang boleh duduk di Malaysia, bekerja di tempat lain dan sebagainya. Sebab itu, kita perlu lihat cabaran ini mengikut komponen masing-masing. Di satu komponen ialah dari segi permintaan terhadap produk dan juga solusi digital dan tech. Yang ini memang sudah ada program dasar dan juga peruntukan yang besar setiap tahun. Sebahagiannya dipacu melalui geran-geran dan bantuan kerajaan untuk meningkatkan apa yang dipanggil digital adoption. Pemakaian digital dalam proses perniagaan, baik di peringkat SME, PMKS, baik di peringkat atas. Yang itu berasaskan kepada permintaan daripada sektor swasta. Dari segi permintaan sektor awam, kerajaan sedang mengatur dan dari satu masa ke semasa kita akan bangunkan dasar dan pelaksanaan ke arah menukar pendekatan perkhidmatan kerajaan kepada sesuatu yang berasaskan GovTech ataupun e-government, macam-macam nama lah sekarang ini dipanggil GovTech kan. Jadi itu akan meningkatkan permintaan kepada produk dan juga perkhidmatan digital dan tech daripada sektor awam. Pada masa yang sama, kerajaan juga menyediakan geran, bantuan. Kita ada lebih kurang 50 agensi dalam sistem kerajaan yang bertanggungjawab membantu syarikat-syarikat yang menawarkan atau membangunkan produk digital dan tech. Ada isu, ada yang rasa boleh diperbaiki dan perkara ini akan terus diberi perhatian. Tetapi
daripada seluruh rantaian ini, maksudnya dari segi permintaan, dari segi penawaran, dari segi syarikat-syarikat yang menyediakan khidmat ini, ada satu perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan yang melangkaui soal siapa yang nak pakai, siapa yang nak bangunkan. Ia berkaitan dengan kualiti, mutu produk-produk yang dibangunkan. Kalau kita lihat pengalaman di negara-negara yang telah berjaya, baik daripada Silicon Valley, kepada Estonia, kepada negara lain macam Sweden, malah di Jepun, Korea dan negara lain, ada satu perkara yang menunjukkan kalau ada ciri-ciri ini dalam masyarakat, maka ada kebarangkalian yang lebih tinggi, negara atau masyarakat itu boleh merancakkan lagi pertumbuhan sektor ekonomi digital lantai. Dan perkara itu ialah berkaitan dengan inovasi. Kerana untuk kita memastikan cukup syarikat yang boleh mengambil peluang dan manfaat daripada geran yang kerajaan bagi, sokongan yang agensi-agensi bagi, kita mesti pastikan bahawa bakal-bakal penerima ini dapat dibangunkan dengan jumlah dan skala yang jauh lebih besar daripada yang kita ada. The success of whether or not a country can pull off a migration towards the digital and tech as a core pillar of the economy is by looking at the pool of talents in the pipeline that goes into the ecosystem. The government can provide as much as possible, financially or otherwise. There could be a lot of demands created from the private sector or the public sector, but whether or not we can have a vibrant digital economy that is driven by local techpreneurs depends very much by how deep, how big is the pool of digital talents that we can create. And this is actually one of the core problems of our ecosystem in the past. Sebab itu saya boleh bercakap, ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju, ada yang mungkin terasa. Kalau saya sebut, untuk tempoh 5 ke 10 tahun yang lepas, selalunya apabila kita merujuk mengenai syarikat-syarikat pemula ataupun produk digital ataupun yang berasaskan teknologi, selalunya kita mengulangi nama yang sama. Bila kita bilang, kita ada dalam 20 saja. Dan kita akan mengulangi perkara ini berkali-kali pasal syarikat yang sama, sebab itu dia melahirkan perasaan dalam masyarakat kita, terutamanya di kalangan usahawan-usahawan digital yang muda ini, bahawa mereka tak dapat peluang. Dan dia sudah mula mengherot proses itu, kerana memang betul bila kita tidak cukup dari segi syarikat-syarikat yang boleh dibentuk, bakat-bakat yang boleh kita bimbing, kerana dia tak sama macam perniagaan biasa. Untuk mendapatkan 10 bakat atau tenaga atau produk yang ada potensi untuk berkembang, ia memerlukan pool yang mungkin 100 ataupun 1000. Kerana peratusan produk digital atau tech yang akhirnya akan berjaya dikembangkan dan ada kelangsungan komersial dan perniagaan, peratusannya itu lebih rendah berbanding contohnya dengan perniagaan konvensional untuk jual goreng pisang. Kan, kalau kita decide esok saya nak berniaga goreng pisang, kaya tak kaya tu belakang kira, but unlikely that I will feel, because it's goreng pisang. So long as I know dekat mana saya jual, saya insya-Allah boleh berbalik modal. Tapi kalau saya nak bangunkan produk digital, idea saya itu mungkin bagus,
Tapi kebarangkalian produk saya itu melalui proses dari segi prototype, kemudian dapat keluarkan MVP, minimum viable product yang pertama ke pasaran, kemudian selepas beberapa bulan mula digunakan oleh orang, lepas digunakan oleh pelanggan itu juga nak pastikan bahawa kita boleh kekal berkembang sehingga ada nilai komersial, kemudian melalui fasa seterusnya. Kebarangkalian perkara ini berlaku, daripada 100 syarikat, mungkin hanya 10 sahaja yang lepas. Sebab itu kalau kita nak hasilkan 100 syarikat dan produk yang berjaya, kita perlukan 1000 bakat. Dan melahirkan 1000 bakat ini, ia adalah fungsi dan penerimaan dan pandangan rakyat mengenai inovasi dalam masyarakat dan dalam kehidupan seharian kita. Jadi sebab itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Ekonomi, kami ada sesuatu yang kami perlu pikul bersama. Fokus mesti ialah kepada teknologi, inovasi, dan kami perlukan inovasi itu untuk kami gerakkan digital ekonomi. Sebab itu, pendekatan kerajaan sekarang ialah kita takkan lagi buat sesuatu secara bersendirian. Kalau sesuatu bidang itu melibatkan 2-3 kementerian, kita akan bekerjasama. Seperti yang kita ada pada hari ini. Ini adalah usaha bersama daripada MOSTI dan juga Kementerian Ekonomi, supaya kita dapat bergerak bersama-sama untuk memastikan kita boleh mengubah pandangan rakyat mengenai inovasi. Inovasi ni bukan rocket science yang nak hantar ke bulan, dia bukan benda-benda yang begitu sukar. Secara asasnya, masyarakat yang mengambil pandangan bagaimana ingin menambah baik proses dalam kehidupan seharian, that's innovation for you. Kita perlu tukar pandangan masyarakat supaya seberapa ramai daripada rakyat kita di luar sana ada keyakinan bahawa kalau dia tengok sesuatu, dia rasa I can actually do it better. If only I do it this way, it will be better. That's the seed of innovation. Dan itulah sebenarnya tujuan kita bekerjasama dengan Astro, dan saya harap disambut oleh pihak media dan pihak swasta dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain, supaya kita membawa mesej ini ke ruang tamu dan setiap skrin seberapa ramai rakyat kita, supaya mereka boleh melihat kalau orang yang latar belakang sama macam saya, pendidikan sama macam saya, dia bukan jurutera ataupun saintis, tapi dia boleh memikirkan sesuatu perkara, produk digital atau produk tech ataupun yang berbentuk inovasi yang diterima, pakai dan disambut oleh masyarakat, dan dia dapat peluang. Dan kita berharap daripada 1 tahun ke 1 tahun ini akan membina kembali keyakinan masyarakat dan rakyat kita bahawa mereka juga ada daya dan keupayaan berinovasi itu. Bukannya bermakna daripada inovaton ini terus kita akan ada 5 unicorn. Itu bukan tujuan dia. Kita mengambil pandangan yang panjang bahawa kita nak mempopularkan dan mengarus perdanakan inovasi supaya hatta anak-anak di kampung pun ataupun suri rumah, sebenarnya kalau dia ada pandangan, dia fikir sebenarnya I can do this. Saya pun nak cuba juga. Dan kalau itu boleh dibuat, apabila perkara ini berinteraksi dengan sistem sokongan yang kerajaan dan pihak swasta sediakan untuk bangunkan ekosistem ekonomi digital dan tech, disambut pula dengan kerjasama dan peruntukan daripada sektor awam dan swasta untuk meningkatkan penggunaan digital dan tech, insya-Allah maknanya kita akan berjaya melihat bercambahnya lebih banyak syarikat-syarikat pemula, syarikat-syarikat yang berasaskan digital dan tech, dan ini akhirnya harapan saya 4-5 tahun akan datang akan berjaya mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang-bidang digital dan tech yang akan meningkatkan lagi
gaji purata rakyat. Jadi saya ingat selepas ini pihak Astro dan penganjur akan terangkan secara terperinci. Cuma saya nak sebut bahawa bermula pada hari ini, orang ramai tak kira latar belakang dan tanpa latar belakang had umur. Sesiapa saja daripada sekolah sampai universiti sampai pesara boleh mendaftar dan boleh menyertai. Kita akan buka daripada 7 Mei, daripada hari ini 14 April sampai 7 Mei. Ini tempoh untuk peserta-peserta menghantar video mereka menerangkan tentang idea inovasi mereka dan sedikit sebanyak macam mana rancangan mereka untuk mengkomersialkan produk digital dan tech ini. Daripada video-video dan cadangan dan idea yang dihantar ini, pihak kementerian dan penganjur akan menyaring dan mereka yang melepasi saringan itu akan dipanggil untuk uji bakat fizikal di 6 lokasi, di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Johor, di Pahang, di Sabah dan Sarawak. Dan kita akan bekerjasama dengan pihak swasta, agensi dalam ekosistem digital, pihak-pihak kementerian, sektor awam dan juga saya dah dapat persetujuan beberapa CEO syarikat antarabangsa untuk jadi hakim. Kerana kita nak pastikan apabila peserta-peserta ini diberi peluang untuk membentangkan idea mereka, mereka juga perlu sedar realitinya untuk menukar daripada idea kepada prototype, kepada perniagaan, dia tidak semudah yang di dalam kepala kita. Kerana selalunya orang ingat saya ada idea tapi saya tak ada peluang. Sekarang ada peluang untuk membentangkan terus kepada pimpinan sektor awam dan swasta. Cuma kadang-kadang soalan yang ditanya itu agak payahlah. Kerana dia akan tanya soalan tentang mana you nak dapat duit, berapa besar pasaran, untung dia berapa, margin dia berapa dan sebagainya. Daripada sesi uji bakat fizikal itu yang berlangsung lebih kurang 3 minggu, kita akan pilih 56 peserta yang terbaik. Setiap minggu 8 peserta akan diberi peluang untuk membentangkan dan peserta-peserta yang terpilih ini akan diberi latihan dan juga bantuan dibimbing oleh profesional agensi daripada sistem digital dan tech yang kita ada. Dan mereka akan membentangkan idea dan juga rancangan komersial mereka untuk membangunkan produk mereka itu kepada panel-panel pengguna yang terdiri daripada pengguna dan juga syarikat-syarikat. Maksudnya, you have to pass this first panel of your potential buyers first. Kalau dia setuju dan dia rasa ada masuk akal dan ada nilai, dan mereka akan lepaskan dan 8 peserta ini setiap minggu akan diundi oleh panel 100 ini dan selepas 8 minggu kita akan ada 8 peserta akhir dan peserta akhir ini akan ke peringkat akhir dan di setiap peringkat minggu peserta yang akan ke peringkat akhir akan diberikan modal awal untuk mereka menukar idea mereka itu kepada prototype dan mereka supaya di peringkat akhir mereka akan tunjukkan prototype dan idea yang berjaya dan kita akan tentukan berdasarkan kualiti dan sebagainya dan juga nilai komersial. Kita akan tentukan penerima 2, 3, 4 itu bergantung tapi peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Ekonomi dan MOSTI adalah sebanyak 1 juta untuk kita membolehkan idea-idea ini mula diterjemahkan menjadi syarikat pemula dan melalui sistem bimbingan. Jadi saya berharap supaya peluang ini dapat digunakan seluas-luasnya oleh semua orang. Kaki tangan awam pun boleh. Jadi maksudnya kalau tadi saya Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi kata dia mungkin nak masuk. Jadi dia terbuka luas kepada semua. Kita nak buktikan bahawa rakyat Malaysia juga ada daya inovasi dan saya harap apabila
penyertaan itu dibuka pada hari ini, kita akan mula melihat video-video idea yang dihantar oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi setakat itu saya tak biasa merasmikan. Jadi ucapan tadi dah kira pelancaran perasmian lah kan. Dia perasmian itu tidak penting. Yang penting ialah 3 minggu daripada sekarang, lepas raya bila kita tengok semua video-video ini, saya harap sebab saya sendiri dan YB Chang Lee Kang sendiri, Menteri Musti, kami sendiri juga akan menjadi hakim. Jadi saya tak tahu saya di mana, Datuk Hanifah saya tak mana, kita orang akan awesome, saya mungkin sampai di Sabah, dia mungkin di Johor, kita tengok macam mana. Jadi siapa yang kurang bernasib baik, hakimnya ialah sama ada saya, ataupun Datuk Hanifah, ataupun YB Lee Kang. Kami sendiri akan turun dan saya seperti mana rakan-rakan lain yang mengusahakan program ini, sangat teruja untuk bertemu sendiri dengan rakyat Malaysia yang kita harap akan menjadi bakat kita di masa hadapan untuk membina ekonomi digital dan tech kita yang mampan dan berdaya saing. Jadi dengan itu saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua pihak yang telah bertungku lumus untuk sampai ke peringkat ini, dan saya berdoa ia akan dapat meningkatkan lagi usaha kita melonjakkan pencapaian ekonomi dan juga gaji rakyat dalam tempoh yang terdekat. Jadi dengan itu, saya pulangkan balik kepada Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata berikan tepukan gemuruh kepada Yang Berhormat Menteri kita, dan majlis mohon untuk Yang Berhormat untuk kekal berada di atas pentas kerana inilah masa acara kemuncaknya. Majlis dengan segala hormat mempersilakan Yang Berhormat Datuk Hajah Hanifah Timbalan Menteri Ekonomi untuk berada di atas pentas bersama-sama dengan div-div terhormat yang lain, untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri untuk melancarkan gimik pelancaran kita pada hari ini. Jadi hadirin sekalian, saya akan kira bersama-sama dengan anda 5 hingga 1. Bila selesai saja 1, Yang Berhormat boleh turunkan tanda tangan itu. Sedikit gimik untuk kita semua, boleh? Jadi anda semua sudah bersedia? Ayo kita kira sama-sama, bermula dengan 5, 4, kuat lagi, 3. Silakan Yang Berhormat Menteri.